Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakam pakai handphone pegang ceramah dah lah 3 jam sampai pegang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wa bihi nasta'in, dan dengannya kita semua mohon pertolongan. Ala umuri dunya wad din, dalam urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Salawat dan salam ke atas Rasul yang jujur, Rasul yang amanah, Rasul yang berintegriti. Tak lain dan tak bukan, Rasul yang dimaksudkan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan begitu juga salawat dan salam ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian. Amma ba'd, adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bittaqwallah, saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri, mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya berjayalah orang yang bertakwa. Berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tuan-tuan, channel bertukar kepada Perak Tengah language, ya. Bahasa ataupun logat Perak Tengah. Boleh? Saya nak try juga cakap utara, tapi tak apa nak jadi. Buruk bunyi je. Jadi saya cakap ni lah, cakap slang kampung saya kan. Tapi sini pun ramai juga orang Perak Tengah. Saya asal Kampung Gajah. Lahirnya di Hospital Cangkap Melintang, Parit. Dibesarkan di Bagan Datuk. Bila sebut Bagan Datuk je mesti ada orang kata, ni orang Zahid ke katanya. Bila sebut Bagan Datuk je orang Zahid lah ya katanya, orang Zahid. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faisal ke Faizal? Faisal. Ustaz Faisal yang besar sikit daripada saya lah. Tak adalah besar sangat, besar sikit. Ya, kira muat juga kalau masuk TV tu. Tapi TV yang besar lah. Kalau TV 14 inci tak muat ni ya. Yang saya kenal lama jugalah ya. Saya rasa tahun bila tak ingat dah. Tapi sebelum saya PU lagi, masa saya bertugas di Jabatan Agama lagi. Saya bertugas di Jabatan Agama 10 tahun. Tak lama lah pengalaman bertugas sebagai imam, kemudian pencegah maksiat, kemudian timbalan pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk orang Islam, kemudian pegawai pembangunan keluarga 10 tahun lebih kurang. Seterusnya kepada pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau. Surau ni apa nama suraunya? Surau Darul Ulum, Kampung Tengah. Tadi saya sampai tadi terlajak sikit, kan? Ingatkan dah tengah dah, rupanya belum tengah lagi. Yang di sini, lorong ni baru betul-betul tengah. Ni tengah-tengah pusat bumi ni rasanya. Sebab tu nama dia Kampung Tengah. Seterusnya kepada pimpinan masyarakat yang hadir pada malam ini. Di kalangan tuan-tuan ni mungkin ada Tok Mulu, ya, Tok Empek, Tok Bomo, Tok Batin, ya, Tok Mudim, Tok Naib, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Dalang. Lagi apa lagi? Atok-atok. Atok-atok ramai. Opa-opa. YB pun ramai juga. Biasa YB satu tempat seorang. Sini nampak ramai YB. YB tu maknanya yang bersara, yang besar, yang bersandar. Kira kategori YB lah tu. Yang bersandar. Tapi yang bersandar tu kira pandai tu. Dia pandai cari parking.
Sebab ceramah kalau 3 jam, dia nak tahan, dia kena cari parking, dia kena ada tempat bersandar. Jadi malam ni jangkanya 3 jam tuan-tuan ya. Boleh 3 jam? Sebab kita nak cerita Maulidur Rasul ni dia tak pernah buat, tak pernah habis ceritanya. Cerita dah 3 bulan pun dan tak pernah jemu. Kalau kita tengok cerita P. Ramlee kita kata best, cerita tentang Nabi Muhammad lagi best. Kalau kita tengok cerita Mak Kilau kita kata best, ya, sampai kutipannya hampir 100 juta. Kalau difilmkan kisah Nabi ni lebih daripada itu, pecah panggung, siap meletup lagi panggung. Kan? Dan tak pernah jemu orang dengar daripada dulu sampai sekarang dan sampailah hari kiamat. Ini manusia yang special, yang agung, lebih daripada yang di Pertuan Agung. Abang kata Ustaz Faisal tadi. Baik, seterusnya kepada abang-abang, kakak-kakak, adik-adik ni adik-adik ni boleh tahan ni Boleh? Boleh tak dengar ceramah nanti diam je, tak ada bising? Boleh? Betul ni? Siapa yang diam aja, ya, lepas tu nanti habis ceramah nanti tengoklah kalau ustaz rajin, ustaz tanya soalan, siapa boleh jawab, bagi hadiah. Boleh? Tapi hadiahnya nanti tuntut dekat Ustaz Faisal. Kalau ustaz tak bawa hadiah, yang ada tu kena bayar. InsyaAllah adik-adik dekat sini ni, dia boleh tunggu, boleh tahan sampai habis ceramah. Mudah-mudahan pada malam ini kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam ini tuan-tuan ni, bila saya tahu saya datang kawasan ni, dia kata green area kawasan. Kawasan hijau pekat dia kata. Kan? Jadi saya pun cari jubah yang warna hijau. Macam sesumpah jugalah. Dia meropa. Datang tempat hijau, pakai hijau. Semalam saya ceramah di Masjid Behrang. Masjid tu warna biru. Saya pakai jubah biru. Tapi dia kata sini hijau Ustaz. Walaupun masjid warna biru. Oh iya ke? Jadi dia sebenarnya tak kisahlah warna apa pun tuan-tuan. Yang penting dalam hati kita. Hati kita mesti mahu bersih. Ya, sebab bila hati kita bersih, kita tahu nak memilih dan nak menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah. Tak kisahlah kita pakai baju warna apa sekalipun. Kalau diikutkan Nabi Muhammad paling gemar, paling minat, paling suka warna putih. Kita pula bila tengok orang pakai jubah putih ni, tabligh ni, tak habis-habis, putih je. Ya, bila tengok orang pakai hijau, kita kata orang pek. Kan? Padahal tak semestinya lah. Ya, Nabi pun pernah pakai warna hijau. Nabi juga pernah pakai warna hitam. Tapi Nabi pakai warna hitam tu masa perang. Sampaikan serban pun hitam. Jadi pakaian hitam ni dia melambangkan keberanian lah, kegagahan. Bila perang, warna hitam. Dia suit dia hitam. Ya, dalam keadaan hari-hari biasa, warna putih. Warna putih ni melambangkan kebersihan, kesucian. Kan? Kemudian Nabi juga pernah pakai warna merah. Jangan kita kata Nabi tak pernah pakai warna merah. Nabi pun pernah pakai warna merah. Tapi Nabi tak pakai selalu. Ada satu riwayat sebut, Nabi keluar dalam keadaan berpakaian merah dan Nabi kelihatan handsome, kacak, cemerlang, gemilang. Sahabat-sahabat puji Nabi handsome hari tu. Tapi Nabi tak pakai selalu warna merah. Sekali-sekala. Ini kita mentang-mentang lah. Ya, parti merah. Tiap-tiap hari merah. Spender merah. Kan? Baju merah, kopiah merah. Kan? Tapi yang paling banyak, Nabi akan pakai warna putih. Dan kita satu masa nanti pun akan pakai kain kafan yang berwarna putih. Ustaz, boleh tak saya nak pakai kain kafan belang-belang? Boleh. Sunat je warna putih. Tapi kalau nak belang-belang pun boleh juga. Warna lain pun boleh juga. Tapi sunatnya warna putih. Walaupun kita dah mati pakai kain kapan, tapi nanti dibangkitkan di padang mahsyar nanti telanjang, bogel. Tak pakai baju. Dah letak pakai baju, tidak berkhitan kata Nabi. Kemudian tidak bersepatu. Bogel, tak pakai kasut. Tidak berkhitan. Padahal kita atas dunia dah bersunat dah. Dah masuk jawi dah. Tengok-tengok bangun-bangun kuluk.
Adik-adik dah sunat ke belum? Betul ni. Ha? Siapa yang belum sunat lagi? Siapa yang belum sunat? Semua dah. Tu adik yang kecil tu pun dah. Adik belum kan? Sama. Adik dengan ustaz sama, belum sunat. Adik tu belum sunat, ustaz belum sunat lagi. Faham tak? Adik tu belum sunat kan? Ustaz belum sunat lagi. Siapa sini dah kahwin? Belum kan? Sama. Ustaz pun belum kahwin lagi. Adik-adik belum kahwin kan? Ustaz belum kahwin lagi. Sama tak? Sama lah. Dia cengang budak-budak ni. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu baru mukadimah, belum start lagi ni. Dah sedia dah? Boleh ke? 3 jam boleh? Boleh Ustaz, boleh belah. Tak pernah dibuat lagi 3 jam ceramah tuan-tuan . Kata pakar motivasi 45 minit je. Otak kita boleh terima 45 minit je. Kalau lebih dia meleleh. Jadi tuan-tuan nanti bagi isyarat. Kalau 1 jam bagi isyarat. Yang buat macam tu, payung. Dah 1 jam. Tapi sebenarnya hari tu saya menyesal. Suruh bagi isyarat. Budak ni, jujur dia ni. Lurui. Kita kata 1 jam, dibuat je apa itu? Naik betul. Lepas tu bila saya lajak lagi, ada seorang budak tu buat kopi ni. Allah. Dia kata, Ustaz, dah lebih masa dah ni, pancung. Saya terus berhenti tuan-tuan . Jadi tak payah buat. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita nak bercerita tentang kelahiran manusia yang paling agung di atas muka bumi ini, tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, 2 tahun PKP, kita tak boleh buat majlis macam ni, ada rasa ralat tak? Ralat berbenar lah Ustaz, 2 tahun tak boleh. Ada yang kata AJK surau, AJK masjid, kerajaan Yahudi katanya. Marah berbenar. Pasal tak bagi pergi masjid, pasal tak bagi pergi surau. Lepas tu bila dah umum kata boleh pergi, dah buka, tak datang pula. Demo kata dah terbiasa dengan norma baharu. Pasal dah lama benar semayang di rumah. Jadi payahlah nak pergi masjid, payah nak pergi surau. Teman lebih gemuk, teman lebih suka semayang di rumah, lagi senang. Tak payah nak berjemaah, tak payah nak berhimpun-himpun, bahaya. Boleh berjangkit COVID katanya. Tuan-tuan orang kampung ni saya rasa dah ada ubat COVID. Sebab itu kebal. Apa dia ubat dia? Saya pergi kampung Gajah, dia kata kampung ni kami minum ketum katanya. Sebab tu orang kampung ni kebal, tak kena COVID. Saya kata pakcik, dia benar pakcik. Betul. Pasal apa pakcik kata ubat COVID tu minum ketum? Ustaz pernah tak tengok biji ketum? Ada biji ke? Ada. Kan? Dia kata tu. Dia tunjuk saya pokok ketum, kemudian ada biji. Biji dia rupa corona. Biji ketum macam corona. Inilah ubatnya dia kata. Tapi pastikan yang original. Kan? Maksud pakcik tu dia kata kalau betul-betul nak minum, bila sakit, minum. Kalau tak sakit, jangan minum. Berbudak sekarang ni, tak sakit pun minum. Tapi dia bercampur dengan Coca-Cola, ubat nyamuk, ubat gegap, ubat batuk, pil ceketeon. Lepas tu buh kahak sikit. Nak bagi lemak berkrim. Namanya daripada ketum bertukar jadi cekoroi. Kan? Itu yang salah. Tapi kalau minum yang original, okey. Kan? Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang ni bila dah buka, kita dah boleh berhimpun, kita dah boleh berkumpul, dah boleh bersemuka, maka kita rasa macam tak sah, macam ada benda tak kena kalau kita tak sambut Maulidur Rasul. Macam kita kalau tak sambut hari jadi isteri, rasa ralat tak? Siapa sini bila hari jadi isteri dia sambut? Ustaz, saya memang sambut Ustaz, saya takut Ustaz. Kalau tak sambut isteri saya moncong Ustaz, 3 jengkel moncong. Takut saya Ustaz, muka dia pun dah bertukar jadi buruk mak ye kata. Saya takut dengan bini saya Ustaz. Kenapa yang takut sangat tu? Sebab isteri saya kata kalau tak bagi hadiah, kalau tak ucap selamat hari jadi, abang tidur luar, berdegang tutup pintu. Naya lah saya Ustaz, naya Pak Karim katanya. Jadi saya pun sambut hari jadi isteri saya.
Saya pun sambut hari jadi suami saya pun sambut hari jadi anak-anak saya. Tetapi sambutan hari jadi suami, hari jadi isteri, hari jadi ibu bapa, hari jadi anak-anak pada ketika mereka masih hidup. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan baginda, dan Nabi wafat 1400 tahun yang lalu, lama dah. Tapi sampai sekarang kita masih sambut. Pelik tak? Pelik lah. Orang dah mati sambut buat apa? Sebab itu ada pandangan mengatakan menyambut Maulidur Rasul ini bid'ah. Apalah demo sambut Maulidur Rasul? Bid'ah. Benda yang diadakan dalam agama, Nabi tak buat, para sahabat tak buat, cuma sengaja mengada-ngadakan. Bila sebut bid'ah ni maknanya sesat lah. Bila sesat, berdosa lah. Bila berdosa, masuk neraka lah. Aduh, kita dengar rasa berat berbenar tuduhan tu. Tak patut berbenar. Padahal, masa sambutan Maulidur Rasul ni kita buat apa? Kita berselawat. Kita berceramah, dengar ceramah, kan? Kemudian kita berqasidah. Pagi tadi ceramah selang-seli dengan qasidah, tu yang habis 3 jam dekat Mahat Tarbiyah Islamiah. Pagi tadi forum dengan anak Ustaz Zaki, Ustaz Idris Asy-Syafi'i. Dah lah 2 orang panel forum. Lepas tu setiap kali lepas ceramah ada qasidah. Mana tak 3 jam banteng? Kan? Jadi tuan-tuan ni pengisian dalam sambutan Maulidur Rasul ialah menceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan tentang susuk tubuh, sifat, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah tak boleh kot. Sebab kita kena cerita. Kalau yang kita dah tua-tua ni, macam Ustaz Faisal kata tadi, jangan sebut tua Ustaz. Sebut tak berapa muda. Ataupun dah berumur. Ataupun kata orang kampung saya, dah kutel. Bukan kotel, kutel. Sebut betul-betul, kutel. Dah kutel, dah tobin dah. Tak apalah, dah dengar banyak kali. Dah hafal dah, dah cayo dah. Mesti ada yang kata, alah Ustaz tahun lepas pun ceramah sama je. Jadi tuan-tuan ya, kalau ustaz yang tahun lepas pakai songkok, ceramah sama. Tahun sebelum itu pakai serban besar tempayan, ceramahnya sama. Ada tahun sebelum tu lagi, panggil ustaz, tak pakai serban, tak pakai songkok, sikat rambut belah tepi. Sekarang ni ustaz pun rangi juga. Songkok tak pakai, kepiah tak pakai kan. Ceritanya pun sama juga. Panggillah mana-mana ustaz pun ceritanya sama. Jadi kita akan dengar cerita yang sama berulang-ulang kali. Tujuannya apa dia? Pakar motivasi kata apa dia? Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Otak kita ni boleh menerima maklumat dan dia akan lekat dalam kepala bila disebut 200 kali. Jadi patutlah isteri kita beletih benda yang sama banyak kali. Kita kata tak payahlah ulang dah. Rupanya dia akan ulang banyak kali. Pagi-pagi isteri dah beletih. Itu namanya kuliah subuh. Jadi tuan-tuan jangan lepaskan peluang untuk mengikuti kuliah subuh pagi-pagi. Isteri kita akan bagi kuliah subuh. Kan? Ustaz, pagi-pagi pukul 9, pukul 10 pun isteri saya beletih lagi. Itu namanya kuliah duha. Kan? Ustaz, tengah hari pun beletih juga. Ustaz, saya balik makan tengah hari pun sambil makan sambil dia beletih. Itu namanya kuliah zuhur. Petang-petang kuliah asar. Lepas maghrib, kuliah maghrib. Tapi Ustaz, isteri saya kalau lepas isyak, dia beletih lagi deras Ustaz. Itu namanya ceramah perdana. Ustaz, kadang-kadang isteri dengan mak saya, dia mau bergabung. Itu namanya forum perdana. Dia ada beberapa ahli panel. Sabar je lah tuan-tuan. Dia pun nak mengulang benda yang sama sampai 200 kali supaya lekat dalam kepala suami. Supaya lekat dalam kepala anak-anak. Maka sebab itulah cerita itu diulang-ulang. Tapi tuan-tuan, yang paling penting sebenarnya kita nak ceritakan kisah Nabi kepada anak-anak, kepada generasi kita supaya mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kenal Nabi Muhammad, barulah jatuh cinta kepada Nabi. Kalau tak, nanti demo tak kenal. Adik-adik kenal tak Nabi Muhammad? Betul. Okey, Nabi Muhammad ada berapa orang anak?
7. Betul. Anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti, Ruqayyah. Okey, itu anak Nabi. Isteri Nabi berapa orang? Isteri Nabi ramai ke sikit? Ramai kan? Berapa orang? 20? Tu ramai sangat. Okeylah, kita ambil lah isteri Nabi ramai. Okey, isteri ayah kita berapa orang? Isteri ayah adik-adik berapa orang? Tak, mak berapa orang? Mak ada berapa? 1 je kan? Maknanya ayah kita ada isteri seorang lah mak kita kan? Jadi kalau ayah kita nak ikut sunnah Nabi, maknanya kena ada mak banyak. Kan? Betul tak? Jadi lepas ni adik-adik dah faham sirah Nabi, balik ni bagi tahu dengan mak. Tahu, mak. Nabi ada ramai. Mak. Mak tiri ramai. Jadi mak baru ada seorang. Mak kena tambah lagi tau. Baik, jadi tuan-tuan ibu-ibu jangan marah Ini baru menyakat je ni. Belum lagi ni. Baik, jadi itulah tujuannya untuk kita senantiasa bercerita tentang sirah Nabi SAW supaya kecintaan kita kepada Nabi sentiasa subur, sentiasa mekar. Dia tak pernah padam. Tuan-tuan kita selalu dengar siapa dia? Pakcik Nabi yang menyambut kelahiran Nabi. Nama bukan pakcik Nabi yang sambut, tapi pakcik Nabi yang membuat kenduri ataupun yang membuat majlis sambutan Maulid Rasul. Siapa dia? Namanya Abu Lahab. Abu Lahab tu pakcik Nabi tu. Kan ada seorang lagi pakcik Nabi, Abu Talib. Itu pakcik yang baik. Tapi pakcik Nabi yang mangkak pun ada juga. Namanya Abu Lahab. Tapi tara dia yang menentang Nabi itu, yang jahat tu, yang tidak menerima dakwah Nabi, akan tetapi masa kelahiran Nabi, dia menyambutnya, dia mengadakan kenduri, iaitu namanya Abu Lahab. Dia pesan dekat dia punya apa kita panggil, dia punya hamba dia, Suwaibah, oleh kerana kamu yang menceritakan berita gembira ini kepada saya merdekakan kamu wahai Suwaibah. Dan ada satu lagi pengumuman, selain daripada saya merdekakan kamu, saya nak buat kenduri menyambut hari kelahiran anak saudara saya. Maka dibuatlah kenduri, dijamu makan kepada penduduk Mekah 100 ekor unta. Masya Allah. Kan? Kampung ni malam ni kita buat sembelih apa? Kambing ke lembu malam ni? Ayam. Masya Allah. Ayam pun jadilah. Berapa ekor? Saya teringat Dato' Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan Menteri Agama kita. Dia kata selepas PKP banyak masjid, banyak surau merungut, jemaah berkurang. Jadi salah satu cara tarikan untuk jemaah datang kembali ke masjid dan ke surau, setiap malam surau kena buat jamuan makan. Dan menunya ialah kambing. Kan? Jadi surau ni kalau nak bagi ramai orang, tiap-tiap malam kena buat kambing. Kambing kurma, kambing kari, kambing golek. Macam, setuju tak? Adik-adik suka tak makan kambing? Betul ni? Nanti kalau makan kambing, bangun pagi mak gerak. Abang, bangun bang. Mbek. Dia akan bunyi kambing. Boleh? Baik, kalau suka makan kambing, bagus. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad makan. Malah bukan Nabi Muhammad makan kambing. Semua Nabi-Nabi makan kambing. Malah bukan makan, bela kambing. Dalam hadis Nabi menyebutkan, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak diutuskan seorang Nabi pun, melainkan kesemuanya bela kambing. Jadi kalau bela kambing, dah tentulah makan kambing. Minum susu kambing. Jadi jangan takut dengan kambing. Ada orang bila sebut kambing aja, tak boleh, pitam. Dah makan ke belum? Belum lagi. Sebut nama kambing dah pitam.
Kan? Itu hanyalah mindset saja. Dia dah set daripada dulu, bila makan kambing tak elok, darah tinggi. Saya ada jumpa seorang doktor dekat Pulau Pinang. Dia kata, Ustaz, betul makan kambing tu bagus, tapi tengok juga usia kambing. Kalau kita sembelih kambing yang dah tua, kan, dia lihat sikit, kemudian dia kata kadang-kadang kambing yang tua ni ada kencing manis, darah tinggi, ada gaut. Kambing tu pun dah banyak penyakit. Jadi bila kita makan kambing yang dah tua sangat pun tak elok juga, dia kata. Maknanya secara umumnya kita kata makan kambing, tapi rupanya tengok juga usia kambing. Yang paling baik usia kambing yang muda-muda. Tapi kalau kita nak buat korban, ya, syarat usia kambing mesti 2 tahun. Kalau biri-biri, setahun. Ada beza tak kambing bibiri dengan kambing biasa? Bezanya kambing bibiri berbulu, kan, penuh bulu, muka pun berbulu. Jadi dia punya usia dia setahun dah boleh buat korban. Ada kawan saya waktu kami pergi misi dekat Syria, dia kata kenapa kambing bibiri ni umur setahun dah boleh buat korban, ya? Sebab dia banyak bulu gamaknya. Ya, sebab kalau banyak bulu ni cepat matang. Maknanya kalau orang pun banyak bulu, dia cepat matang, cepat balik. Kan? Jadi kambing biasa umur 2 tahun. Jadi Nabi Muhammad kalau sebut pasal kambing ni, masa kecil-kecil Nabi bela kambing. Adik-adik kena bela kambing tau. Dekat kampung ni ada tak orang bela kambing? Oh, ada. Biasanya orang bela kambing ni dia penyabur. Kan? Okey, Ustaz nak uji dia. Betul tak dia penyabur tak bela kambing? Sebab Nabi Muhammad kata dalam kitab Fiqhus Sirah Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, salah satu hikmah bela kambing ialah melatih kesabaran. Okey, apa dia? Kalau kena kutuk, dia tak marah. Okey, katalah orang kutuk adik kan. Siapa nama? Arfan. Betul, bela kambing. Kalau orang kutuk Arfan ni busuk macam bau kambing. Tak mandi macam kambing. Marah tak? Marah? Marah tak sabar. Marah tak sampai lagi. Marah tak marah? Tak marah? Itu dia punya hikmah dia tuan-tuan ni. Kambing ni dia binatang jinak. Kan? Dalam kampung kita ni, kalau kita tengok ada kambing, dia binatang jinak tapi dia degil. Siapa-siapa boleh bela kambing, maknanya orang tu memang penyabur orangnya. Kan? Sebab kebiasaannya tuan kambing ni akan dicemuh, akan dikutuk. Kambing dengan tuan sama je. Tambah-tambah kalau tuan kambing tu biar kambing dia makan pucuk, makan tanaman orang. Kambing bukan dia ada minta izin pun. Assalamualaikum, minta izin nak meragut sikit. Tak ada, dia main makan je. Nanti orang marah lah, tuan tanah tu marah lah. Jadi sebab itu pengembala kambing, dia kena kawal kambing dia kena kepung kambing dia. Ya, kata Nabi, alaikum bil jamaah. Nabi buat satu perumpamaan, orang yang tak nak berjemaah seperti mana kambing yang keluar daripada kumpulan dia. Alaikum bil jamaah. Nabi kata, koma kena berjamaah. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Memakanlah oleh kambing akan serigala yang keluar daripada jemaah. Bila sebut jemaah ni, maknanya solat berjemaah. Kan? Kita ni makan berjemaah. Ya, ada satu hadis tuan-tuan ya. Ditanya oleh sahabat Nabi kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kalau saya makan saya rasa tak kenyang? Saya makanlah banyak mana pun, mesti tak kenyang. Kalau tanyalah dengan Tok Imam, kan, Mam, kenapa saya makan banyak tak kenyang? Imam kata, makan lagi. Udah, makanlah banyak kali dah, 3 pinggan dah. Makan lagi. Kan, makan sampai banyak-banyak, nanti kenyang. Udah, dah makan banyak pun tak kenyang. Nabi kata kalau nak kenyang, makanlah berjemaah. Jangan makan seorang. Kalau makan berjemaah, paling kurang berdua, bertiga, nanti akan diturunkan berkat. Ya, kemudian kita akan rasa kenyang. Dan di antara akhlak Nabi, Nabi tidak suka makan seorang. Nabi akan suka makan berjemaah. Dan kadang-kadang tuan-tuan ni dalam hadis menceritakan Nabi bila makan berjemaah, Nabi makan dengan budak-budak. Yang ini kita tak biasa buat. Kita selalu asingkan. Budak-budak kita mesti kata, pergi sana. Ni budak-budak sana, budak-budak sana. Sini semua orang tua.
Selalu kita akan cakap macam tu. Bila ada budak datang, kamu budak lagi, jangan campur orang tua. Sini semua geng orang tua. Yang sana geng budak-budak. Padahal dalam satu hadis, pernah menceritakan Nabi makan dengan budak-budak. Kenapa? Kata ulama, daripada situlah Nabi mendidik budak-budak. Kita biasa dengar hadis, Nabi kata, Qul Bismillah. Wahai budak, Nabi kata. Itu Ustaz. Untuk saya ke untuk Ustaz ni? Ya. Masih Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ketika makan dengan budak-budak, Nabi kata qul bismillah. Adik, sebelum makan baca bismillah. Jangan lupa. Nabi pesan. Sebab Nabi bila makan dengan budak-budak, barulah Nabi boleh didik budak-budak, berdakwah kepada budak-budak. Kemudian Nabi kata kul biyaminik, cekuh, ambil dengan tangan kanan. Itu caranya. Lepas tu budak tu nak ambil jauh, nak langkau. Nabi kata ambil yang paling dekat. Budak tu kata apa? Pakcik, yang paling dekat ni sambil belacan. Ya tak ya juga ya. Sambil belacan, timun. Yang sana tu ayam pakcik. Kan? Pakcik kata, Nabi suruh ambil yang dekat. Kamu makan dulu sambil belacan dengan timun tu. Biar pakcik makan ayam. Tu pakcik pun tengeng juga tu. Jadi tengok kesesuaian. Jadi caranya Nabi ni, kadang-kadang macam tu dia punya sifat dia. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini bila kita bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dah bukan seminggu, dah 10 hari. Start daripada 1 Rabiul Awal, saya dah ceramah Maulidur Rasul. Yang peliknya saya ceramah tu dekat Bagan Datuk. Tak adalah pelik sangat. Tapi dia panggil saya tu 1 Rabiul Awal. Saya kata awalnya. Dia kata takut Ustaz nanti tak free. Minggu depan takut tak free. Kami booking siap-siap, booking awal. Masa saya ceramah tu, saya katalah ini yang pertama di Bagan Datuk ceramah ni. Saya dah kontak kawan-kawan saya daerah lain. Tak buat lagi. Ini yang pertama di negeri Perak. Dan saya tanya kawan-kawan saya yang di luar Perak, negeri lain. Dia pun kata tak buat lagi. Ini yang pertama di Malaysia. Saya kontak kawan-kawan saya yang di luar negara. Dia pun kata tak buat lagi. Ini yang pertama di dunia. Saya kata, dahsyat. Dekat Rungkup. Masjid Rungkup kecil. Kan, apa ni dia punya pengerusi dia, nama dia Fauzi. Saya kata ini yang pertama di dunia buat sambutan Maulid Rasul. Tempat lain tak buat lagi. Kan, kemudian tuan-tuan, minggu lepas saya pergi ke Sarawak, dekat Sibu. Seminggu ceramah dekat Sibu Sarawak. Kawasan itu banyak Cina. Cina tu kaum dia namanya Puk Choi kalau tak silap saya. Dia kata ada 2 sahaja kaum Cina Puk Choi dekat Malaysia. Satu di Sibu, satu lagi dekat Setiawan, Perak. Mereka pun dah buat sambutan Maulidur Rasul. Maknanya semua berlawan-lawan. Semua nak buat sambutan Maulidur Rasul. Kerana tuan-tuan ada pandangan mengatakan perayaan yang paling besar dalam Islam ialah sambutan Maulidur Rasul. Yang mengalahkan semua jenis perayaan. Kenapa? Asbab diutuskan, dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kita menyambut Hari Raya Korban. Asbab diutuskan Nabi Muhammad, dilahirkan Nabi Muhammad, kita sambut Hari Raya Puasa. Asbab diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kenal Islam, kenal kepada Tuhan yang sebenar, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita keluar daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam yang terang. Kalau tidak tuan-tuan ni, rasanya orang kampung tengah ni pada malam ini bukan ada dekat surau. Rasanya boleh jadi ada dekat gereja separuh, ada dekat kuil separuh, ataupun ada dekat mana-mana pokok besar tengah pegang colok. Kan? Kita berada di tempat-tempat yang mana khurafat, syirik. Kalau bukanlah kerana Nabi yang mengenalkan kita kepada Islam, mengenalkan kita kepada Tuhan yang sebenar, mungkin kita takkan berada di tempat ini pada malam ini. Jadi bersyukurlah kita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan kita menjadi umat kepada Nabi yang paling hebat ini, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung. Ya, tuan-tuan selalu dengar kisah Nabi Musa, kalau tak silap saya, yang berdoa, Ya Allah, jadikan saya Nabi akhir zaman. Lalu Allah kata, wahai Musa, minta maaf, Nabi akhir zaman dah ada dah, Nabi Muhammad. Kalau begitu, jadikan saya umat kepada Nabi akhir zaman. Kenapa sampai nak minta jadi umat kepada Nabi akhir zaman? Tak apa, saya sebenarnya bertuah, beruntung menjadi umat kepada Nabi akhir zaman. Kamu ni dah Nabi dah, kan? Nak jadi umat Nabi akhir zaman apa lagi? Maknanya Nabi Musa, dia nak jadi umat Nabi Muhammad, sama level dengan kita. Sebab dia cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Banyak sangat kelebihan diberi kepada umat Nabi Muhammad berbanding Nabi dan umat-umat yang lain. Antaranya, kata Nabi Musa, saya cemburu umat Nabi Muhammad ni umur dia pendek tetapi amalnya banyak, pahalanya banyak. Kita ni tuan-tuan ni paling panjang umur berapa? Saya dengar hari tu berita dekat Malaysia ni umur yang paling panjang 120 tahun. Mula-mula saya ingat perempuan. Sebab banyak tempat saya pergi, biasanya imam akan kata, Ustaz, dekat kampung kami ni yang tinggal ibu tunggal. Kan? Dengan ibu tunggul. Saya kata ibu tunggal biasa dengar, ibu tunggul tak pernah pula. Ibu tunggal maknanya tak ada suami tapi ada anak. Tapi ibu tunggul, suami tak ada, anak tak ada. Dia seorang je, ibu tunggul namanya. Kebanyakannya ibu-ibu. Mana pergi orang lelaki, Mam? Orang lelaki semua dah pupus. Banyak yang mati, Ustaz. Orang lelaki ni cepat mati. Kan? Jadi saya ingatkan orang lelaki, orang perempuan yang paling panjang, rupanya umur yang paling panjang di Malaysia 120 tahun lelaki. Tapi jarang-jarang lah. Kadang-kadang lelaki panjang umur. Tadi saya sembang dengan Tuan Haji apa ni? Umurnya dah 80 lebih. Tuan Haji tanya saya umur berapa? Saya kata 41. Saya 84 ke 85 tadi Haji cakap. Maknanya lebih separuh lagi. Masya Allah. Itu kira kategori lebih dah tu. Dah subsidi dah tu. Sebab apa? Nabi kata, A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umat aku lingkungan 60-70. Maknanya umur lebih kurang umur Nabi. Umur Nabi berapa? 63 tahun. Nabi lahir, tuan-tuan ya, ingat fakta ni, Nabi lahir 12 Rabiul Awal, hari Senayan, waktu pagi. Nabi juga wafat pada 12 Rabiul Awal, hari Senayan, waktu pagi. Bila sebut hari Senayan ni, kita selalu dengar orang tua yang sebut. Kan? Kadang-kadang kita dengar orang tua sebut hari Senayan. Kita kata, apa lepas cik ni? Ini mesti tak sekolah ni. Kan? Biasalah orang tua ngaji pun tak tinggi, takat jah 5 je. Tengok cerita Piramli tu. Alif, Ya, Mim, buaya baca. Kita kata memang orang tua tak erti kan? Padahal, rupanya sebutan Senayan itu lebih hampir kepada bahasa Arab. Ya, sebab dalam bahasa Arab disebut Yaumul Ithnain, hari kedua. Yaumul Ahad, hari pertama. Yaumul Ithnain. Jadi orang tua dulu sebut Ithnain, Senayan begini. Kan? Kita orang muda sekarang yang malas. Senin aja sebut. Lagi malas. Ya? Jadi Nabi lahir 12 Rabiul Awal, hari Isnin, waktu pagi. Nabi wafat pun pada tanggal yang sama, 12 Rabiul Awal, hari Isnin, waktu pagi. Nabi lahir, masa tahun kelahiran Nabi tu tahun ada ingat tak ni? Ya, tahun nasib baik sebut tahun gajah. Ada satu sekolah tu tahun Garuda katanya. Ya, tahun gajah. Ya, sebab apa? Masa tahun kelahiran Nabi tu 2 bulan ataupun 50 hari sebelum tu berlaku peristiwa tentera bergajah nak menyerang Mekah kerana mereka nak meruntuhkan Kaabah. Kenapa mereka nak runtuhkan Kaabah? Kerana tentera Abraha ni, dia kata di Yaman ada kuil besar tapi tak ramai pelancong. Tapi peliknya di Mekah ni dah lah kering kontang, tandus, tetapi ada Kaabah. Orang pakat pergi mengunjungi Kaabah ni tak pernah lengang. Sentiasa ada je orang daripada seluruh pusuk dunia sampai sekarang. Kan? Macam baru ni tuan-tuan ni saya pergi
umrah bulan 8 yang terbaru. Sebelum tu bulan 3, sebelum tu lagi bulan 12. Saya akan pergi selalunya setiap 3 ke 4 bulan macam tu lah saya akan pergi umrah. Nanti bulan 12 pun pergi. Tapi masa pergi bulan 8 baru ni, manusia sepenuh-penuhnya, sebab apa tau? Sebab mereka kata Indon dah lepas. Masa saya pergi bulan 3 dengan bulan 12 hari tu, jemaah Indonesia tak masuk lagi. Masa pergi bulan 8 baru ni, mengeronyot jemaah Indonesia. Dengan kita-kita pun jadi Indon juga. Kan? Kita ni tuan-tuan ni rupanya orang Malaysia ni kita ingat kita dah ramai dah. Sekali bila Indon datang, sebab penduduk Indonesia 200 juta. Kita baru 30 juta, separuh je orang Islam, baru ada 15 juta lebih kurang. Kan? Mereka ada 200 juta dan majoritinya Muslim pula tu. Bila mereka pergi dengan kita-kita pun Indon. Maka sebab itu orang di negara Arab sana, kalau kita dengar dia cakap Melayu, dia akan cakap Melayu Indonesia. Ibu, bapa, mari lihat, mari lihat. Lihat dulu, murah-murah. Indonesia, Malaysia. Syakluka, wajhuka. Muka kamu ni macam Indon kata. Okeylah, Indon pun boleh lah. Dulu saya pun sana juga kata. Kan? Sampai dekat ladang kurma, kan? Pasar dekat kedai kurma tu, ibu, bapa, kan? Mari beli kurma ajwa, kurma Nabi. 50 rial 1 kilo, 50 rial 1 kilo, 40 rial 1 kilo. Kita kata, murahnya pula. Dulu 80, dulu 90. Yang itu stok lama. Kan? Ataupun saiz yang grade bawah, grade C, grade D. Kebiasaannya tuan-tuan, harga yang normal ialah 80 rial, 90 rial, 100 rial. Itu grade yang baik dan buah baru. Kita mula-mula sebelum pergi Mekah, kita nak belajar bahasa Arab. Pasal kita risau takut tak boleh cakap Arab. Takut tak boleh beli kurma. Rupa sampai sana cakap Melayu. Kita tanyalah Ustaz Faisal. Ustaz, satu apa dalam bahasa Arab? Wahid. 2, Ithnain. 3, Salasa. 4, Arba'a. 5, Khamsah. 6 cukup dah Ustaz. Tak payah dah. Kenapa sampai 5 je? Okeylah tu, dah boleh beli 5 kilo dah kurma. Jadilah tu, sampai takat 5. Sekali sampai sana dia cakap Melayu. Kan? Kita beria lah mengapai cakap Arab. Jadi jangan risau kalau tak pandai cakap Arab pun, sampai sana kita boleh berurus niaga. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam satu ungkapan Muhammadun bashar. Muhammad ni manusia. Tetapi dia tidak seperti manusia biasa. Bahasa kita hari ni, dia bukan biasa-biasa. Dia bukan kaleng-kaleng. Balil yakut bainal hajar. Tetapi Nabi Muhammad seperti permata di celah batu bata. Tuan-tuan, kita jumpa batu bata dengan batu permata. Kedua-duanya batu. Tapi mana yang lebih bernilai? Mana yang orang ambil? Dah tentu orang akan berebut nak ambil batu permata. Sebab dia batu yang bernilai, batu yang mahal. Batu permata pun orang ambil juga. Nak buat surau ni, kena ada batu bata. Takkan nak pakai batu permata kan? Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad ini diumpamakan batu permata di celah batu bata. Dia manusia, kata orang musyrikin pada ketika diutuskan Nabi Muhammad, kenapalah Nabi kami ni manusia? Kenapa tak diutuskan malaikat? Kalaulah diutuskan malaikat, baru kami nak ikut. Baru kami nak respect, baru kami nak hormat. Ini dia pun manusia sama macam kami juga. Lalu Allah jawab senang aja. Kalau diutuskan malaikat menjadi nabi, laqudiyal amr. Nescaya selesai urusan. Apa maksud selesai urusan? Maksudnya tuan-tuan kalau katalah nabi itu malaikat, macam mana malaikat itu nak dijadikan contoh, nak dijadikan teladan? Pasal kita tak nampak. Siapa sini nampak malaikat? Ustaz, saya ni duduk dalam majlis ilmu ni, saya dengar Ustaz Faisal kata ada malaikat. Saya nampak Ustaz. Maknanya siapa kata nampak, dah buang terbiak dah tu. Tak lama, 3 kali Jumaat. Itu tanda-tanda kematian. Kalau dia nampak malaikat. Ustaz, saya bukan takat nampak malaikat, setan pun saya nampak. Jin pun saya nampak. Itu lagi cepat. Siapa nampak setan, nampak jin. Saya teringat Allah Yarham Tuan Guru Harun Din. Kan? Dia kata, Tuan Guru, Ustaz, saya pergi berubat.
perawat tu kata dalam badan saya ada 3 ekor jin. Betul ke? Cek. Pasal tuan guru kan pandai merawat orang apa ni, histeria, orang kena rasuk jin. Lepas tu kata Tok Guru Harudin, yang itu dia lagi terror daripada saya tu. Sebab orang tu kata dia anak murid Tok Guru. Itu bukan, tu Tok Guru saya. Sebenarnya siapa Tok Guru? Tok Guru ke dia? Dia Tok Guru saya. Sebab saya pun tak pernah tahu berapa ekor jin. Saya pun tak pernah nampak. Dia nampak, dia lagi terror daripada saya. Sebab saya dulu ada belajar sikit lah tuan-tuan ni, ilmu perubatan Islam ni. Andai katalah kita tahu sekalipun ada berapa ekor jin, jangan kabur. Jangan kabur dekat orang yang sakit tu. Nanti bertambah sakit dia. Bertambah susah hati dia. Kan, dia datang jumpa kita kata dalam badan kamu ni ada 15 ekor ni. Tak apa. Saya try ubat. Halo. 3 ekor lari. Tinggal lagi 12 ekor. Ada 12 ekor lagi. Tak apa, balik dulu. Susah hati kawan tu. Dalam badan aku ni 12 ekor lagi ni, tak keluar lagi ni. Kan? Jadi kalau tahu pun jangan kabur. Dan sebenarnya, macam mana kita tahu? Ada orang kata sebab saya tanya dengan jin tu, ada berapa ekor dalam ni kawan-kawan? Semua sekali 15. Jangan percaya. Sebab jin tu menipu. Siapa yang kata jin tu menipu? Nabi yang cakap. Kan? Sebab dalam hadis yang kita selalu dengar, Abu Hurairah ketika mana gudang dia dimasuki oleh toyol. Tuan-tuan pernah dengar cerita ni kan? Ustaz Syamsuri kata toyol. Sebab apa toyol? Sebab jin ada yang pendek. Itu dipanggil toyol. Orang Melayu panggil toyol. Ada jin yang tinggi, kita panggil hantu galah. Jin yang melompat, kita panggil pocong. Jin yang terbang, kita panggil langsuyok. Jin besar, kita panggil hantu kopik. Kan? Kita yang bagi gelar tu. Tapi ada jin pendek, toyol, curi kurma dalam gudang. Lepas itu dapat tangkap. Nak dibawa pergi menghadap Nabi. Kamu bersalah. Kena hukuman. Tolonglah saya minta maaf. Kesalahan kali pertama. Maafkanlah. Okey. Kesalahan kali pertama. Jangan buat lagi ya. Okey. Saya tak buat lagi. Rupanya esok datang lagi. Itu yang kata jin menipu. Kemudian kali kedua dapat tangkap lagi. Tolonglah lepaskan saya. Baru 2 kali. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat katanya. Itu bahasa kita lah kan. Okeylah. Lepas. Jangan buat lagi. Rupanya datang lagi kali ketiga. Dan pada kali ketiga, sahabat Nabi kata, kali ini tak boleh bagi chance. Sebab kamu dah menipu. Dah 2 kali, kali ketiga, aku akan bawa kamu kepada Nabi. Tapi kali ini dia kata apa? Tolonglah lepaskan saya. Saya bocorkan rahsia. Saya bagi tips. Kalau kamu amalkan benda ni, saya janji, saya tak boleh lepas dah. Saya tak boleh masuk lagi. Saya tak boleh tembus lagi. Sebab dah ada pagar. Kalau kamu baca ayat ni, saya terdinding, saya dah tak boleh masuk dah. Dan saya janji tak datang lagi. Iaitu dia kata apa dia? Bacalah ayatul kursi. Jin ni bocor rahsia. Baca ayatul kursi. Kan? Kalau ikut hadis Nabi kata, baca ayatul kursi pagi, Allah pelihara dia sepanjang siang sampai ke petang. Allah hantar malaikat jaga dia. Barang siapa baca ayatul kursi menjelang malam, Allah pelihara dia sepanjang malam sampai ke pagi. Allah hantar malaikat jaga dia. Lalu diceritakan kisah itu kepada Nabi. Lalu Nabi kata, betul apa yang jin tu cakap. Jin tu cakap betul. Apa yang betul? Iaitu baca ayatul kursi akan jadi dinding. Jin, syaitan, iblis, manusia nak sihir, nak santau kita takluk. Pasal kita dah baca ayatul kursi. Tapi yang kata jin itu tak datang lagi, menipu. Dia akan datang lagi. Dan dia akan datang bila tengok kamu lalai leka. Dan pada hari itu kamu tak baca ayatul kursi, dia akan masuk. Jadi sebab itu kita kena amalkan ayatul kursi. Pagi baca sekali, malam baca sekali. Ustaz, rumah saya dah ada frame ayatul kursi gantung dekat dinding. Ada 4. Belah kiri, belah kanan, atas, bawah semua ada ayat kursi. Setan tak masuk Ustaz. Kata ulama tuan-tuan ya, gantunglah frame banyak mana pun dalam rumah kita. Setan sikit pun tak heran. Dia siap bergayut atas frame. Cantiknya ayat kursi katanya. Kan, cantiknya frame, beli kat mana? Yang dia takut ialah kalau tuan rumahnya membaca ayat tersebut. Baik.
Kat mana cerita kita tadi ya? Sampai cerita jin semua masuk ni. Patah balik cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Yang saya sebut tadi, permata dicelah batu bata. Bila malaikat jadi nabi, macam mana kita nak ikut? Dan kata Allah, selesai urusan. Maksudnya apa dia? Kalau sampai masa kita tak dengar cakap malaikat, agak-agak apa malaikat akan buat? Malaikat akan jekah, malaikat libah, ya, malaikat smackdown, mampus semua. Sebab yang kata malaikat ni, dia kan tak bernafsu. Kita nak rasuah dia pun tak boleh, kita nak tengok dia pun tak boleh, apa pun tak boleh pasal kita tak nampak dia. Dia tak ada nafsu, dia makhluk yang sentiasa taat. Tiba-tiba bila tengok kita ni degil-degil, tak dengar cakap dia, kan? Dia smackdownnya kita. Sebab yang kata malaikat ni bukan kecil. Malaikat ni kata dalam hadis Nabi, Jibril sahaja ada 600 sayap. Satu sayap jika dihamparkan minal masyriqi wal maghrib, daripada timur ke barat. Jadi dia ada 600. Maknanya besar malaikat Jibril 600 kali ganda bumi. Kalau malaikat jadi Nabi, mampu kita. Kan? Kena libah dengan sayap dia. Jadi sebab itu malaikat tidak dijadikan Nabi. Nabi dijadikan daripada kalangan manusia sendiri supaya boleh dijadikan contoh. Jadi tuan-tuan yang mudahnya apa dia? Apa yang Nabi buat, walaupun perbuatan itu seperti manusia, tetapi bila kita ikut apa yang Nabi buat, kita akan dapat banyak manfaat. Kerana setiap tindakan Nabi, percakapan Nabi, bukannya berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Nabi tidak bercakap berdasarkan nafsu, tetapi kesemuanya berdasarkan wahyu. Contoh tuan-tuan ni, Nabi tidur. Ya, Nabi tidur macam mana? Nabi tidur tak? Tidur. Jangan ada siapa kata, Ustaz, tak apalah dia Nabi. Nabi tak apalah tak tidur. Siapa kata Nabi tak tidur? Ada sahabat datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya tak nak tidur. Nabi kata, kamu nak buat apa? Saya nak beribadah. Dulu masa zaman muda-muda dulu saya nakal, banyak buat maksiat. Sekarang ni saya dah okey, dah baik sikit ni kan. Saya dah berubah ni. Saya ingat saya nak cover balik. Lepas tu saya tak nak tidur. Saya tak nak tidur sepanjang malam. Saya nak solat, saya nak baca Quran, saya nak berzikir, saya nak berdoa sampai subuh. Saya tak nak tidur. Nabi kata, aku pun tidur. Kan? Nabi kata, badanmu ada haknya. Badan kamu nak berehat, bagilah dia berehat. Iaitu caranya mesti tidur. Matamu ada haknya, kata Nabi, mata kamu mengantuk. Bukan kata masa siang mengantuk, masa malam pun kamu mengantuk, masa dengar ceramah pun mengantuk. Kan? Jadi bila dah malam, memang masa untuk bagi mata berehat. Bagi dia tidur. Masa ceramah janganlah tidur. Nantilah masa malam nanti baru tidur. Lepas tu Nabi kata, isterimu ada haknya. Kamu kena tidur dengan isteri. Tentu rupanya dalam kajian mengatakan, seorang perempuan kalau dia tidur dengan suami dia, kan? Kalau suami dia kuat ibadat, maknanya suami dia tak tidur. Itu berlaku kepada sahabat Nabi, namanya Abu Darda. Dia punya pulun beribadah, sampaikan isteri dia tak dipedulikan. Salman datang ke rumah Abu Darda, tengok isteri Abu Darda compang-camping, tidak berhias. Lalu Salman tanya, kenapa kopi ni macam kopi kat 5 je? Itu saya tambah lah kan. Siapa yang tak terurus? Nak buat apa, cantik-cantik, lawa-lawa, nak melarang buat apa. Lagipun Abang Darda kamu tu bukan pedulinya. Dia kerja semayang aja katanya. Ustaz dia cakap Perak ke? Tu alih bahasa. Nak demo kau orang Perak kan? Yang ceritanya orang Perak. Nak buat apa dia pun tak peduli. Akak pun katanya. Ya asyik mayang, zikir, doa je. Akak beria lah mengeliat-ngeliat depan dia pun. Tak pedulinya katanya. Kan? Sampai macam tu sekali. Lepas tu bila malam dia bangun awal. Kan? Pukul 1 dah bangun. Salman kata, awal lagi ni. Tidur. Dia tidur balik. Kan? Lepas tu pukul 2 dia bangun. Salman kata, awal lagi, tidur. Dia tidur balik. Lepas tu, bila dah subuh, tak bangun-bangun pula. Salman kata, dah subuh, bangun. Tu yang kata Abu Darda. Bila tetamu datang, dia tak makan. Kan? Dia suruh tetamu, makanlah. Kata Salman, kalau kamu tak makan, saya tak makan. Tak apa, saya puasa. Rupa-rupanya tuan-tuan ni, kalau kita puasa sunat, tetamu datang, dan tetamu suka kalau tuan rumah makan bersama. Sebab itu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Di antara adab memuliakan tetamu ialah memberi makan kepada tetamu dengan makanan yang sedap dan join dia makan sekali. Barulah tetamu tu rasa seronok makan, sebab tuan rumah pun makan sekali. Dan ada hadis Nabi kata, barang siapa yang keuzuran pada hari dia sakit ataupun dia ada, dia panggil emergency, dia tidak boleh melakukan puasa sunat, dia tak boleh pergi ke masjid, ke surau sebab dia uzur, maka pahalanya tetap diberi walaupun dia tidak melaksanakannya pada hari berkenaan. Contohnya tuan-tuan ni, kita dah setiap waktu maghrib kita akan datang, tapi ada satu hari tu kita sakit, kita betul-betul tak larat, kita pun ponteng, kita tak datang solat berjemaah di surau. Tapi pada hari itu, kata Nabi, pahala dikira macam dia datang. Sebab dia orang yang istiqamah. Siapa yang puasa Isnin, Khamis, tak pernah tinggal. Tetapi ada satu hari Isnin, dia tak boleh puasa kerana dia sakit. Ataupun kerana dia musafir. Tetapi pahala pada hari itu, dikira pahalanya seperti dia berpuasa. Kerana dia telah melakukan amal itu istiqamah. Itu kelebihan pula orang yang buat satu amalan itu istiqamah, walaupun hari itu dia tak buat, tapi pahala dia jalan pasal dia dah biasa buat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu cerita Abu Darda yang kata tak nak tidur tadi. Kemudian Nabi kata isterimu ada haknya. Saya terbaca tuan-tuan ni, tak tahulah betul ke tak. Nanti tuan-tuan cek baliklah Kadang-kadang saya bila nak ceramah adalah baca dalam Google tu kan. Seorang perempuan, isteri, kalau dia tidur dengan suami dia, dia akan rasa satu perasaan, emosi dia, rasa macam selamat, tenang, aman. Itu dari sudut emosi. Satu lagi yang saya baca dari sudut kesihatan. Isteri-isteri yang tidur di samping suaminya, ataupun dipanggil bahasa dia tidur celah ketiak. Kan? Saya pula bila sebut tidur celah ketiak, yang orang Melayu saya sebut tidur celah ketiak, rupanya ada asas dari sudut sains. Dikatakan ketiak seorang lelaki mengeluarkan sejenis hormon yang baik untuk kesihatan wanita. Jadi sebab itu orang sebut tidur celah ketiak. Kan? Kita tak dengar orang kata tidur celah kangkang. Tidur celah ketiak. Pasal apa? Ketiak orang lelaki ni dia ada hormon yang baik untuk kesihatan. Maknanya isteri kalau tidur celah ketiak suami, besok dia sihat. Kan? Malam ni akak-akak try tidur betul-betul celah ketiak. Kan? Sambil tu ambil bau. Sedut. Kan? Sedut dalam-dalam. Maka sebab itu dalam hadis yang lain, ini berkaitan. Seorang Muslim, antara perkara sunnah ataupun antara perkara fitrah, Nabi sebut ada 10. Salah satu. Saya sebut salah satu. Dengar, orang lelaki ada 10 perkara fitrah. Nabi kata, 1, trim misai. Maknanya jangan simpan misai tebal-tebal. Itu bukan fitrah bagi seorang Muslim. Orang Islam ni, di antara trademark dia, di antara sunnah dia ialah misai trim. Ataupun kalau nak simpan pun nipis aja, jangan simpan tebal. Yang sunnah, yang kita kena bela, yang kita kena simpan, janggut. Itu janggut sunnah. Kan? Kemudian Nabi sebut bulu ketiak cabut ataupun cukur, jangan simpan bulu ketiak. Itu di antara perkara fitrah. Yang kita ni pula mungkin tak ngaji gamaknya, kita simpan bulu ketiak lebat-lebat. Konon-kononnya orang lelaki ni kena ada satu kegerunan. Bila isteri tengok, bulu ketiak suami kan, bila dia tengok suami dekat ruang tamu saja buka kan, takutnya. Anak lalu pula, anak tu sebenarnya bukan takut, bukan gerun, geli. Saya teringat ada seorang guru saya dululah. Dia kata kalau orang lelaki kena ada janggut. Sebab hanya lelaki sejati saja yang ada janggut. Orang perempuan tak ada janggut. Cuba cek, ada tak adik-adik nanti balik, cuba cek dekat bawah dagu mak, ada tak janggut? Ada? Tak ada. Ayah ada tak?
Kalau ayah simpan janggut ataupun kalau biar lama-lama dia akan tumbuh bulu daripada dagu. Maknanya hanya orang lelaki saja yang mengeluarkan bulu daripada dagu dia. Ya, jadi di antara tanda lelaki sejati ialah mengeluarkan janggut. Jadi kalau lelaki tak keluar janggut, tak ada janggut, itu tak berapa nak sejati. Kan? Kemudian kalau tengok misai, orang perempuan ada misai. Tapi dia tak tebal. Dia kadang-kadang ada nipis je. Maknanya yang memisahkan ataupun yang membezakan antara lelaki dengan perempuan ni pada janggut. Jadi orang lelaki, ya, kalau ikut sunnahnya kena simpan janggut. Dan ada riwayat mengatakan janggut Nabi panjang dia 2 cekak. 2 cekak. Jangan sampai macam ada satu, saya tengok orang India, dia simpan janggut, tapi itu bukan kerana sunnah. Dia simpan janggut panjang, melerik-lerik janggut dia, lepas tu dia guna janggut dia tarik kereta api. Guna janggut dia tarik kapal terbang sebab nak masuk dalam rekod dunia. Dia tarik kereta api guna misai, guna janggut, kuku panjang, ada pecah rekod dunia. Lengkor-lengkor kuku. Yang itu tidak disuruh pun. Yang disuruh ialah simpan, kemudian minyakkan rambut, janggut, bahagian bulu-bulu ni minyakkan, ya, kemudian jangan terlalu panjang. Dia punya had dia. Sunnah Nabi SAW. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jam pukul berapa dah ni? 8.45. Ada masa lagi 15 minit. Boleh? Boleh? 15 minit lagi boleh? Tuan-tuan ni pun saya dah risau dah ni. Tengok boleh macam, tengok pun macam nak kokak je. Kan? Ustaz jangan lama sangat Ustaz. Saya kokak Ustaz. Saya tengok pun kecil besar ni. Kami dah lapor dah ni. Kita nak cerita lagi tuan-tuan ya. Sirah Nabi Muhammad ni memang tak pernah puas kita dengar. Dan baru ni saya dengar satu ceramah yang kata Nabi Muhammad ni dia ada kawan-kawan OKU. Tuan-tuan selalu dengar tak kisah Nabi Muhammad ada kawan-kawan OKU? Saya pun jarang dengar. Tapi bila saya dengar, Nabi Muhammad ni kalau dengan siapa-siapa pun dia mesra. Siapa-siapa yang bersama dengan Nabi, dia akan rasa dihargai, rasa dicintai oleh Nabi. Tak ada yang rasa terpinggir, tak ada yang rasa pilih bulu, tak ada yang rasa didiskriminasi. Maka sebab itu Nabi ni dia punya penampilan dia memang kalau jadi pemimpin disukai ramai oleh semua lapisan masyarakat, termasuk budak-budak. Ya, ada satu riwayat tuan-tuan, Nabi ketika jumpa budak-budak akan, kamu tengok apa ni? Tengok ikon. Kan? Nabi jumpa budak-budak kerumun Nabi. Seperti mana semut-semut mengerumuni manisan. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita selama hari ni kalau dengan budak-budak, kita datang aja budak-budak lari. Bertempiaran. Lari Pak Din sampai kata. Kenapa? Pak Din garang. Pak Din suka marah orang. Pak Din suka jegik. Kan? Dulu ada satu Ustaz Abdullah Khairi ke, dia kata dia ceramah. Dan dia ceramah. Biasalah dia datang pun ada dengan family dia sekali. Anak dia kat luar main. Main. Sekali kena marah dengan ada pakcik dekat luar tu lah. Orang ceramah kat dalam bis je. Menangis, anak dia menangis. Lepas tu menangis masuk dalam masjid. Kan? Menangis masuk dalam pula. Kan? Sekali dia pergi ke depan, dekat penceramah. Kan? Ya Allah, anak siapa tu? Rupa anak penceramah, kena marah. Kan? Lepas tu, Tok Siak pun gamaknya. Dia kata, minta maaf lah Ustaz. Saya tak sangka lah pula anak Ustaz yang main lari-lari tu. Kan? Saya ingatkan anak Ustaz mestilah duduk depan sekali dengar Ustaz ceramah. Kan? Baca doa, zikir. Rupanya anak Ustaz, anak pengurusi, anak Tok Imam semua main kat belakang. Itu namanya budak-budak. Jadi kalau budak-budak main tu biasalah tu. Tapi kalau tengah ceramah, bapak budak main dengan mak budak main kejut-kejut. Yang itu ya pelik, kena tangkap, ikat pangkai tiang. Bogel kan. Pasal tak hormat, tidak ada adab. Tapi kalau budak-budak ni memang dia punya perangai dia macam tu. Kan? Dia main-main, dia tak boleh tahan lama-lama. Jadi yang kata Nabi Muhammad dia pandai tackle. Dalam satu riwayat, yang ini saya ceramah, saya pun tak buat. Pasal apa? Sebab ini terlalu luar biasa. Nabi Muhammad bercakap dengan budak-budak, Nabi akan duduk sama paras dengan budak-budak. Ya Allah tuan-tuan, yang ini
Ya, saya banyak kali ceramah dah. Saya try lah nak cakap dengan budak-budak, saya duduk. Rasa macam ada semacam pula. Tapi Nabi Muhammad boleh buat benda tu. Kan? Kita sambil berdiri, sambil jegik. Anak dah? Ha? Ayo, jauh. Boleh? Oh. Sebab ada budak tu cakap, Ustaz, hari tu saya kena marah dengan Pak Cik dekat surau tu. Tapi saya tak faham dia cakap apa. Apa maksudnya? Lepas tu saya kata, Pak Cik kalau dia marah dia akan cakap Jepun. Memang kita tak faham. Sebab budak-budak tu kata dia tak faham. Pak Cik tu marah tapi tak faham. Oh ya, saya sama. Ya. Oh, saya. Kan? Kadang-kadang kita marah budak-budak, garang dengan budak-budak kan. Tapi Nabi Muhammad tak. Ya, ada satu riwayat cerita Nabi Muhammad hari raya. Balik-balik daripada raya tu, jumpa seorang kanak-kanak perempuan di tepi jalan. Sedang menangis. Nabi pun tanya, ni kenapa menangis ni? Ayah saya dah tak ada, mak saya pun tak ada, saya anak yatim. Nak tak pakcik jadi bapak kamu? Ya, isteri pakcik jadi mak kamu. Nak. Okey, ikut pakcik. Pergi rumah pakcik, makan kuih raya. Ya, pakai baju raya cantik-cantik. Kemudian, nanti pakcik bagi duit raya. Seronok budak tu. Kan? Itu cara pendekatan Nabi dengan kanak-kanak. Kita pun tak mampu nak buat tuan-tuan. Ada satu dokumentari dekat Indonesia. Saya tengok tuan-tuan ya. Astro buat. Lepas tu dekat masjid tu punya ramai budak-budak. Setiap kali waktu solat, ramai budak-budak. Budak-budak tu datang pun bising. Tak tutup aurat. Siap pakai seluar pendek lagi. Dalam satu cerita dekat Astro Oasis. Kalau tuan-tuan tengok apa entah tajuknya. Lepas tu, kita punya host interview Tok Siak. Saya dah lupa dah Tok Siak sana apakah gelar dia apa dah. Kalau macam baru ni dekat mana negeri mana entah Tok Noja Tok Siak. Dekat Sibu baru ni entah apa disebutnya. Bunyi macam carut pada. Ya, nama Tok Siak dia. Lepas tu host tanyalah dengan Tok Siak, kenapa budak-budak ramai dekat sini? Dia kata kami di sini memang membiarkan budak-budak datang ramai-ramai. Buat bising pun tak apa. Kami biasakan budak-budak dengan surau, dengan masjid. Kan? Kami jangan biarkan, dia kata biarkan budak-budak berlari di masjid. Macam mana ayat dia? Dah terlupa pula dah. Jangan biarkan kanak-kanak lari dari masjid. Itu dia punya penutup ayat dia tu. Macam mana ayat dia tu? Last sekali dia sebut, jangan biarkan kanak-kanak lari dari masjid. Biarkan mereka berlari-lari di masjid. Jangan biarkan mereka lari dari masjid. Macam itulah lebih kurang. Maknanya pendekatan dia cara macam tu tuan-tuan. Kalau kita asyik marah je, lama-lama budak ni tak datang, dia akan datang bila dah tua nanti. Bila tak ada nak buat apa, dah pencing kan, dia pun datang masjid. Tapi takut-takut. Kan? Itu yang bila datang masjid, dia tak masuk dalam masjid. Dia duduk luar. Pasal dia takut-takut trauma. Masa kecil dulu selalu kena marah. Kan? Itu cara pendekatan dakwah Nabi SAW dengan budak-budak. Ada satu ceramah saya dengar tuan-tuan. Ini Ustaz Zul Pandan. Dia kata kalau dengan remaja lain pula. Datang remaja ke surau pakai seluar jin, pakai baju gambar kepala tengkorak. Baju setan. Kan? Ada pakcik-pakcik dekat surau kata, hey, pakai seluar jin, pakai baju gambar setan. Balik, tukar, pakai kain pelekat. Pakai baju Melayu, pakai jubah. Pakcik tak boleh ke pakai seluar jin? Tak boleh. Nanti jin tak ada seluar. Pakcik tak boleh ke pakai baju setan? Tak boleh. Nanti setan tak ada baju. Balik. Maknanya tak elok. Dipandang jahat, nakal budak-budak pakai baju gambar setan, seluar jin. Padahal pendekatan dia patutnya panggillah dulu. Kamu nak semayang ke? Nak semayang pakcik. Pakai seluar jin? Pakcik. Boleh ke pakcik? Boleh. Pakcik, saya pakai baju setan. Boleh. Main semayang. Pakcik, tak apa ke? Masjid lain semua halal pakai baju setan. Kamu bagus. Kenapa pakcik kata bagus? Sebab kamu semayang bawa setan dengan jin sekali. Kamu bagus. Mari. Datang semayang. Lepas dia dah semayang, dah kerap datang masjid, masa tu barulah kita cucuk dia. Kan? Sebenarnya kan, kamu pakai baju setan, pakai seluar jin ni, semayang sah, solat sah. Sebab syarat sah solat ialah menutup aurat. Tapi sebenarnya kan dia ada gangguan sikit lah. Jemaah lain, ramai yang kata bila nampak baju kamu ni, mereka terkejut. Kadang-kadang gambar setan tu dekat belakang.
Jemaah pun datang nak takbir, Allah. Kan, tengok hantu ni. Jadi kamu punya baju ni ada menyebabkan terganggu. Jadi boleh tak? Kalau boleh jangan pakailah baju yang ada gambar-gambar ni. Okey pak cik, saya tak pakai baju yang ada gambar. Saya pakai baju yang ada tulisan aja. Okey tak apalah. Janji jangan ada gambar hantu. Pasal jemaah ramai kata terkejut, takut hantu. Kan? Lepas tu bila datang pula kemudian pakai baju gambar ada tulisan. Jemaah takbir, Allahu Akbar. Tengok dia punya tulisan apa? Gotong royong Surau Darul Ulum, Kampung Tengah tahun 2019. Lama dah baju ni. Tak ada baju baru ke? Kan? Ni. Ramai jemaah merongok. Mereka kata kamu punya baju ada tulisan. Masa semayang mereka tak khusyuk. Mereka baca tu tulisan tu. Jadi kamu kena pakai baju kosong sahaja. Baju plain sahaja. Itu cara dia punya pendekatan. Yang penting dia solat. Kan? Itu cara ataupun kaedah yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad kalau cerita pula dengan cucu dia sendiri, yang ini tuan-tuan selalu dengar, tapi saya suka cerita tu sebab ada satu tu ketika Nabi sujud, satu cerita Nabi sujud, cucu panjat atas belakang. Siapa pernah ada pengalaman tu? Atuk tengah solat, sujud, lepas tu cucu datang panjat. Pasal dia ingat atuknya nak main kuda-kuda ke maknya dia panjat. Ya, rupanya berlaku kepada Nabi. Kan? Ada satu riwayat lain ketika Nabi berkhutbah, tengok cucu dia jatuh, Nabi turun. Nabi penyayang dengan cucu dia. Masa Nabi solat, sujud, cucu dia panjat, Nabi biar. Ada sahabat, masa lama, lama menurut imam ni, angkat kepala, tengok, lah ada cucu. Tunduk oleh imam, rupanya atas belakang imam ada cucu. Kan? Lepas habis solat, sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kenapa sujud lama sangat tadi? Masa aku sujud tadi, cucu panjat. Jadi aku biarkan supaya sampai dia puas, lepas tu barulah aku bangun. Maknanya apa dia tuan-tuan? Kalau budak panjat, anak kita panjat, cucu kita panjat, dia tak akan panjat lama-lama. Kejap aja, 2 minit aja. Yang ini kita tak reti kan? Kita kata, budak-budak ni kacau orang semayang, kita bangun. Allahu Akbar. Terpelanting cucu dekat dinding. Kan? Lepas tu opah pun kata, kenapa cu? Atuk buat. Kan? Atuk kata dalam hati, padan muka, kacau atuk solat. Kan? Kacau orang solat, tak baik, perangai, nakal. Kan? Padahal sebenarnya ada kaedah dia. Kalau kita sujud, cucu panjat, biar je. Nanti dia akan turun. Tapi kalau kita sujud, rasa berat. Lepas tu rasa lama pula. Rupanya kali-kali tengok opah panjat. Opah panjat kena bangun lah. Tanya opah-opah kenapa panjat atuk? Tak tahu, tengok atuk menonggeng tu rasa lain macam pula. Dah lama tak tengok atuk menonggeng katanya. Contohlah ya. Takkan opah nak buat perangai tu. Tapi nak ceritanya cara Nabi tu. Kan? Walaupun tengah solat. Ada pernah orang tanya saya tu, tuan-tuan ya. Dia berdiri. Dia kata dia bagi anak dia menyusu. Lepas tu bila anak dia dah menyusu habis, merangkak. Pergi dekat atas sejadah. Kan? Ustaz, lepas tu saya dah rokok. Lepas tu saya nak sujud. Boleh tak saya jegir mata? Saya buat macam tu. Lepas tu saya kuih kaki. Saya kuih anak saya tu dengan kaki. Perlu tak buat macam tu? Sebenarnya tak perlu buat macam tu. Apa yang perlu kita buat? Kita beralih sahaja. Selangkah. Sebab dalam solat ni kita sebenarnya boleh bergerak. Kan? Tetapi pergerakan jangan lebih daripada 3 kali pergerakan besar. Kan? Maknanya bergerak selangkah. Ustaz, saya dah bergerak selangkah. Anak saya merangkak pula. Bergerak lagi. Dia bergerak lagi Ustaz. Sampailah sentak ke dinding. Anak kita ikut. Ustaz, sampai dinding dah Ustaz. Patah balik. Sampai dinding sana pun anak ikut juga. Ustaz, dah jauh ni 2 kilometer dah saya berjalan ni. Tak apa. Janji pergerakan itu setapak. Jangan kita bergerak terus laju. Yang itu yang boleh membatalkan solat. Macam kita dengar orang tanya soalan garu. Muka gatal, garu. Yang tak boleh ialah bergerak tangan anggota besar. Garu. Tapi kalau kita letak, jari aja garu. Berapa lama kita boleh garu? 2 tahun. 2 tahun pun tak apa garu. Maknanya hanya anggota kecil saja. Tapi takkanlah sampai 2 tahun.
Maknanya itu nak kena ada ilmu. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kata Nabi Muhammad itu permata dicelah batu bata. Tadi tu kita baru cerita cara Nabi tidur aja sebenarnya. Nabi tidur mengiring, kita tidur menongging. Itu dah berlawanan. Kenapa tak tidur mengiring? Saya kalau tidur mengiring Ustaz, nanti tidur menongging juga. Lalu kata ulama, permulaan tidur sahaja dimulakan dengan mengiring. Lepas tu dah tak sedar. Bangun-bangun pagi, isteri gerak dah menongging. Itu dimaafkan pasal di luar kawalan. Tapi tuan-tuan, dalam satu kajian mengatakan, kalau kita tidur dalam tempoh 2 jam mengiring, sama dia punya kerehatan seperti mana tidur 6 jam. Rupanya kalau kita tidur mengiring 2 jam, dia punya badan kita rehat tu sama seperti orang tidur 6 jam menongging. Dan ada pendapat kata kalau tidur menerap, tidur menongging seperti syaitan tidur dan seperti ahli neraka yang diseksa. Sebab dalam neraka, penghuni neraka akan diseksa dalam keadaan muka tersembam ke lantai neraka. Jadi orang yang tidur menongging, menerap seperti ahli neraka diseksa, dan ada satu riwayat menyebutkan seperti syaitan tidur. Jadi sebab itu Nabi ajar kita tidur mengiring. Bila kita tidur mengiring di lambung kanan, jantung kita di sebelah kiri. Jantung kita tidak terhimpit, perjalanan darah lancar, badan sehat, panjang umur. Itu kelebihannya. Kalau siapa nak sehat, amalkan cara tidur mengiring. Ada tak cara lain pula? Nabi Muhammad bukan setakat tidur saja mengiring. Nak cerita lifestyle, cara hidup Nabi. Nabi juga kalau buang air, ini kalau orang lelaki, biasanya kalau sebut pancut ni kira kencing berdiri. Kan? Ada tak pernah Nabi Muhammad kencing berdiri? Pernah tak? Ada riwayat pernah menyebutkan Nabi ada sekali kencing berdiri. Itu pun ada keadaannya. Tapi dalam keadaan biasa, kencing bertenggung, mencangkung. Maknanya secara umumnya kita kata kalau buang air, mencangkung, bertenggung. Adik-adik yang lelaki ingat, jangan kencing berdiri. Kencing berdiri juga dikatakan seperti syaitan kencing, dan dia ada kesan dari sudut kesehatan. Nanti adik-adik punya angry bird akan ada masalah. Antara masalahnya ialah penyakit dipanggil prostat. Yang berkaitan dengan itulah saluran kencing. Siapa amalkan kencing berdiri. Sebab apa? Sebab dikatakan air kencing tidak keluar habis. Kemudian masa kita mencangkung itu pun ada sunnahnya. Dia panggil istibrak, iaitu berdehem. Ataupun teran. Adik-adik kalau kencing, teran. Tapi dikatakan yang menerani lelaki. Orang perempuan, kalau kencing contohnya kan, tak payahlah. Nanti ada orang lalu dekat tanda, siapa beranak pula tu? Orang lelaki tak. Kita dengar pakcik-pakcik kadang-kadang kan. Kan? Itu bunyi bunyi kentut. Pun ada juga. Kan? Sambil mencangkung tu dia akan keluar angin, keluar segala najis-najis tu. Maknanya kaedah nak buang air pun ada. Kaedah nak tidur pun ada. Kaedah makan pun ada. Apa lagi? Apa lagi kaedah? Yang dikatakan sunnah. Nabi Muhammad gosok gigi tak? Kalau nak kira tuan-tuan yang kata ulama, tak tahu nak kira berapa kali sebenarnya Nabi gosok gigi. Sebab dalam satu hadis, Nabi pernah menyebutkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau tak jadi keberatan kepada umatku, nescaya aku nak suruh gosok gigi setiap kali nak solat. Maknanya Nabi kata kalau tak berat, kau gosoklah gigi setiap kali nak solat. Jadi satu hari berapa kali solat? 5 kali. Maknanya Nabi galakkan kita solat, kita gosok gigi 5 kali sehari. Sebab setiap kali nak solat, gosok gigi. Itu yang paling baik. Tapi Nabi kata kalau benda ni payah, kalau benda ni berat, tak apalah. Terpulanglah nak gosok gigi pun boleh, tak gosok pun tak apa. Tapi Nabi tu sendiri mesti buat. Kemudian dalam satu riwayat lain menyebutkan bukan semasa nak solat sahaja Nabi gosok gigi. Dikatakan Nabi keluar rumah gosok gigi, balik rumah gosok gigi. Bila ditanya kenapa keluar gosok gigi, balik gosok gigi. Bila nak keluar rumah, aku nak berdakwah, nak jumpa kawan-kawan, nak jumpa para sahabat.
Mestilah mulut kena bersih. Nak bersembang, nak bercakap, nak berdakwah, mulut kena bersih. Ni kadang-kadang kita pendakwah tapi gigi kuning. Kan, contohnya gigi pun berbau. Kan, gigi pun tak bersih. Contohnya kan. Kemudian bila balik rumah, kenapa nak gosok gigi lagi? Ni yang kata hebatnya akhlak Nabi. Bila balik rumah, aku nak jumpa isteri, nak jumpa anak, nak jumpa cucu. Jadi takkanlah jumpa kawan-kawan, mulut bersih, jumpa isteri, mulut bau kepam. Mulut bau busuk. Kan? Ini isteri. Jadi tengok hebatnya akhlak Nabi. Jadi gamaknya berapa kali Nabi gosok gigi sehari ni? Banyak kali Nabi gosok gigi. Sebab itu gigi Nabi bersih. Mulut Nabi bersih. Kan? Ada satu rombongan tuan-tuan sahabat-sahabat Nabi pergi jumpa isteri Nabi dekat rumah. Yang ini pun selalu kita dengar kan. Saya setakat ini, yalah kadang-kadang kita pun risau juga. Kan ada jemaah yang kita ceramah-ceramah tu datang rumah. Ustazah, ustaz dekat rumah macam mana? Sebab soalan tu pernah ditanya kepada isteri Nabi. Wahai apa ni, yalah Ummahatul Mukminin kan, isteri-isteri Nabi ni kan, nak tanya dekat rumah Nabi macam mana. Kalau isteri kita lah gamaknya tuan-tuan ustaz dekat rumah macam mana? Tak cakap apa pun. Kan cakap macam tu je. Cukuplah ustazah, tak apalah, tak payah ceritalah. Sebab ustazah kata katanya. Maknanya dah tahu dah apa cerita selepas itu. Tapi bila ditanya kepada isteri Nabi bagaimana akhlak Nabi, maka mereka jawab, maka isteri Nabi kata kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sejibi, seperti mana Al-Quran. Apa yang kau mendengar Nabi tu ceramah, Nabi tu cakap, Nabi tu buat yang di luar, yang kau respect, yang kau cukup hormat dengan Nabi, dekat rumah kami isteri-isteri Nabi pun memang macam itulah dia. Memang hebat, memang baik orangnya. Contohnya tuan-tuan yang pernah saya dalam satu forum kan ditanya, Nabi dekat rumah pernah tak marah isteri? Pernah tak Nabi mengamuk? Ataupun pernah tak Nabi pukul isteri? Dikatakan tuan-tuan Nabi ni bukan suami yang jenis itulah. Nabi bukan jenis suami yang suka mengamuk, baran, naik angin, naik minyak, naik hantu, minyak naik. Nabi tak ada pukul isteri. Cuma isteri pernah pukul Nabi, pernah. Ada satu riwayat mengatakan Sayyidatina Aisyah tu pernah pukul dada Nabi, merajuk. Kalau orang hari ni kalau kita tengok drama tu macam ni lah. Benci. Pukul dada suami kan. Rupanya Sayyidatina Aisyah pernah pukul dada Nabi sebab merajuk. Entah apa dia merajuk ceritanya tu yang kata isteri Nabi daripada rumah lain datang seorang budak hantar hidangan. Kemudian masa tu Nabi ada dengan Sayyidatina Aisyah, dia terbalikkan hidangan. Kalau kita lah jadi suami kan, kita kutip pun satulah, lepas tu kita terbalikkan pula isteri kita. Kamu ingat makanan ni apa? Kan kita marah balik. Tapi Nabi Muhammad kutip, lepas tu isteri dia merajuk. Balik pergi rumah ayah dia. Lepas tu Nabi pun cari mana isteri. Rupa dia balik rumah ayah dia, Abu Bakar. Sampai dekat rumah ayah dia, Abu Bakar kata, kamu apa yang balik ni? Lepas tu tahulah dia merajuk dengan Nabi. Lepas tu bila Nabi datang rumah, dia marah-marah, dia tinggikan suara pada Nabi. Saidina Abu Bakar tegur, kamu ni kenapa tinggikan suara pada Nabi? Kan, tu kan suami kamu, malah bukan setakat suami, itu Rasulullah. Lepas tu Abu Bakar nak pukul Sayyidatina Aisyah. Dia nak pukul anak dia kerana tak hormat kepada Nabi. Datang Nabi, pegang tangan Abu Bakar, Nabi kata, aku pun tak pernah pukul. Lepas tu Sayyidatina Aisyah pun lari pada Nabi. Oh my hero katanya. Kan? Macam mana Nabi tackle dia punya isteri dia. Dia tak marah, kan? Dia tak pukul. Itu yang kata akhlak Nabi. Ada seorang sahabat datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya geram dengan isteri saya. Boleh tak saya nak smack down isteri saya? Saya nak pukul isteri saya. Tapi Nabi tak bagi jawapan macam kita tuan-tuan Selalu kalau kita lah, kalau tanya mana-mana imam ke, mam, saya nak pukul isteri saya, mam. Geram saya dengan isteri saya, mam. Imam kata tak baik pukul isteri. Kan? Saya jentik pun tak pernah. Tak baik pukul dia. Dia banyak jasanya. Beranak lah, masak lah, apalah. Selalu kita akan bagi nasihat macam tu. Tapi Nabi punya jawapan menyebabkan sahabat dengar tersentak. Apa dia? Ya Rasulullah, saya nak pukul isteri saya.
Nabi kata, tergamakkah kamu memukul teman tidurmu? Tergamakkah kamu memukul teman tidurmu? Bukankah isterimu selama ini tidur denganmu? Tu tanda-tanda nak suruh berhenti dah tu ya. Dah 3 kali dah tu. Kan, tergamakkah kamu memukul teman tidurmu? Macam kita sebagai suami tuan-tuan ya, sebagai lelaki bila tidur cari isteri. Kalau tak ada raba, mana perginya? Rupa jatuh katil dah isteri. Kita yang terajang ni kita tidur lesok. Kan? Tapi maknanya tak seronok kan? Rasa tak best kalau tidur tak ada isteri. Masa isteri ada kan, kita gunakan dia kan, kita peluk dia, tapi bila kita marah, kita smack down dia, kita pukul dia. Tapi sebenarnya bukanlah tak boleh pukul isteri, boleh. Ya, yang sebut kata boleh pukul ni Allah dalam Al-Quran. Surah An-Nisa, Allah kata step yang ketiga boleh pukul. Apa dia? Yang pertama, kalau isteri derhaka, fa'izuhun nabil ma'ruf, bagi nasihat dengan cara yang baik. Kemudian ulama kata 3 bulan bagi nasihat. Kita ingatkan kot lah bagi nasihat 3 kali, rupa 3 bulan. Ustaz, saya dah bagi nasihat banyak kali tapi dia degil juga. Saya nak pukul dia Ustaz. Nanti lu. Dah berapa kali nasihat? Dah 3 kali dah. Oh ya ke 3 kali tak cukup? 3 bulan. Rupanya kena 3 bulan nasihat-nasihat. Kalau dia masih lagi derhaka setelah diberi nasihat beberapa bulan, fa'izuhun nabil ma'ruf wahjuruhun nafil madaji', pisah tempat tidur. Jangan tidur dengan dia. Tapi kata ulama, jangan tidur dengan dia tu maksudnya tidur sekatil. Tapi jangan peluk. Jangan pandang dia. Menghadap dinding. Kita pun tidur menghadap dinding. Isteri kata, amboi, ingat dia seorang boleh bagi punggung. Boleh menghadap dinding. Kita pun boleh juga. Dia melawan. Rupanya lagi tonggik daripada kita. Kan? Kita sangka bila kita menghadap dinding tadi, dia minta maaf. Kan, dia peluk kita daripada belakang. Dia kata, bang, okeylah, saya tak buat lagi dah. Saya minta maaf. Sekali tuan-tuan, dia bagi lagi tonggik daripada kita. Lepas tu kita pula try tidur bawah katil, tak ada tilam, tak ada lapik, tak ada toto. Kok-kok lah isteri kesian. Kan? Rupanya sampai subuh, keras. Langsung tak hantar toto, bantai apa semua pun tak ada. Lepas tu kita pula try tidur dekat dapur. Nak bagi isteri tu kot lah dia kesian. Kita cari bawah singki, tepi tongges tidur. Kan? Ini mesti dia datang pujuk kita ni kan. Dia hantar reset ke apa ke kan. Bawa kita masuk bilik, rupanya sampai sudah. Sampai ke subuh. Kalau dah sampai pisah tempat tidur pun masih derhaka, Nabi kata, ribuhun, pukul mereka. Masa itu baru boleh pukul. Kemudian bila kita ni sebagai suami, bila kata boleh pukul, kita ingat boleh main belasah je. Nabi kata jangan pukul 3 tempat. Yang pertama Nabi kata la tadribil wajha, jangan pukul muka. Ini yang kebanyakan orang lelaki suami-suami buat, iaitu tampar, tempeling, tumbuk, karate, ombak, kokak telinga. Kan? Dulu saya kerja pejabat agama, ada isteri dia kata, Ustaz, telinga saya berdarah. Kenapa? Suami saya kokak katanya. Suami saya kata dia lapar. Saya tak ada masak. Lepas tu dia tengok telinga saya macam kopok katanya. Dia kokak telinga saya. Kan? Maknanya bahagian kepala tak boleh pukul. Kemudian Nabi kata jangan pukul di bahagian perut. Rupanya perut orang perempuan ni, Nabi kata di situ letak rahim yang mengandungkan anakmu. Tergamak kamu memukul perutnya. Anak 17 orang daripada situ. Kan? Saya pernah jumpa paling ramai tuan-tuan ya, 35 orang. Tapi bukan seorang ibu, 3 ibu. Patutlah. Itu driver taksi tu yang saya pernah sembang tu, driver taksi dekat Mekah. Naik Starek, saya bawa jemaah pergi makan dekat restoran Yaman. Dalam kereta tu kami sembang lah. Dia tanya, kamu dah kahwin ke? Dah. Berapa orang anak? 7. Oh, 7 ha? Bagus dia kata. Kan, lepas tu ada kawan seorang lagi, kamu dah kahwin? Dah. Berapa orang? 4. Oh, sikit ha? Tambah lagi dia kata. Kami pula tanya dia, ni, amu, pakcik ada anak berapa orang? 35 aja katanya. 35, berapa ramainya, berapa orang isteri? Dia kata 3. Tuan-tuan ya, rupanya, ini saja nak kongsi lah. IC Arab Saudi, siapa pernah tengok IC Arab Saudi? IC, dia tunjuk IC, dekat IC dia ada nama dia, kemudian ada nama isteri-isteri. Tapi dalam IC tu, dia dah tulis 4 kolom siap-siap. IC Arab Saudi.
Isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat kosong lah. Pasal dia ada 3 orang. IC dia macam tu. Saya pun cakap dekat kawan, kalau buat dekat Malaysia pun bagus juga. IC macam tu. Maknanya isteri kita tengok, bang, ni kosong lagi 3 ni, bila nak isi ni? Kan? Ni ada 1 je kan. Dan IC kita mana ada nama isteri. IC kat sana ada nama isteri sekali. Dan kalau berkahwin lebih, diberi allowance. Ya, dia ada macam bantuan sara hidup pula. Kalau siapa isteri 2, isteri 3 kan. Jadi wallahualam, saya pun tak nak cakap banyak bab-bab ni. Saya takut orang perempuan tahan saya balik lah. Ya, jadi itulah ceritanya yang ketiga tadi. Bila sebut jangan pukul kepala, jangan pukul perut, jangan pukul kemaluan ataupun bahagian sulit. Kemudian tuan-tuan ni, dahlah jangan pukul 3 tempat. Nabi sebut pula lagi, gunakan kain yang ringan, rotan yang halus. Maknanya kalau nak pukul ni, jangan pukul guna tali pinggang, guna batang paip. Tak boleh. Ya, 3 tempat jangan usik. Lain daripada itu boleh pukul. Bila kita nak pukul, panggil isteri. Yang, main sini. Abang nak pukul. Tonggeng. Kan? Kita pun ambil sapu tangan, pukul. 1, 2, 3. Isteri kata apa? Tak sakit, tak sakit. Maknanya Islam, walaupun sampai dah kata boleh pukul, bukan pukul untuk mencederakan, sekadar pukul untuk memberi peringatan. Begitulah penghormatan yang diberikan Islam kepada kaum wanita. Kepada suami-suami, jangan sewena-wenanya smackdown, pukul, tampuk, tumbuk, karate, ombak. Dia guna siku, ombak, terbelah helmet. Tonija. Baiklah, saya rasa cukuplah sekadar itu saja tuan-tuan. Saya nampak amaran untuk berhenti itu dah ada. Tanda-tanda. Sebab penceramah ni kena sedar diri juga. Kan? Kadang-kadang tak sedar diri pula. Pasal apa? Tanda yang pertama, ya, audiens tengok muka penceramah. Itu penceramah boleh teruskan. Kalau audiens tengok muka penceramah, muka jam. Muka penceramah, muka jam. Itu tanda-tanda penceramah kena standby. Kalau jemaah tengok muka penceramah, muka jam, muka pintu. Maknanya penceramah kena berhenti serta-merta. Jadi saya nampak dah ada ramai yang nampak muka pintu. Ya? Dan macam tengok-tengok ke arah pintu. Jadi itu tanda yang saya kena berhenti. Tapi yang paling hebat sebenarnya orang perempuan. Pengalaman berceramah ni, orang lelaki dia bertahan sejam. Lepas tu dia mesti ada nak rasa nak terkencing lah, apalah. Yang best lagi, dia kencing bukan dekat tandas surau, tandas rumah. Dia balik terus. Ya, sebab dia kata tak rasi katanya. Rasa tak selera tandas surau. Dia kata dah rasi dengan tandas rumah. Lepas tu kalau dia patah balik, tak apalah. Ini lebur katanya. Ya, tapi yang hebat orang perempuan. Ceramah 3 jam pun, biasanya tak ada yang bangun. Maknanya orang perempuan kalau nak terkencing, dia kencing situ je. Ya? Tak adalah. Maknanya cerita orang perempuan ni, ketahanan dia tu, getah dia tu kan, orang lelaki loose, cepat loose dia punya getah dia. Baik, sekadar itu saja. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan di atas jemputan pada malam ini. Sebenarnya ceramah Maulid Rasul ni tak semestinya buat sekali. Kalau nak buat tiap-tiap malam pun boleh. Ada masjid mana ke yang saya pergi baru ni, dia kata ustaz ni siri pertama, minggu depan kita ada buat ceramah lagi, siri kedua. Setiap minggu dia ada buat ceramah. Dan setakat ini pengalaman saya paling lama sambut Maulidur Rasul Johor. Yang kita selalu marah sangat dengan Johor FC tu. Kan, JDT tu kan. Tapi yang paling lama sambut Maulidur Rasul pengalaman saya ceramah lah. Kalau negeri lain dah habis dah. Sebulan, 2 bulan habis. Sana dekat nak masuk Ramadan, ada pula lagi. Waalaikumsalam Ustaz, kami nak jemput ceramah Maulidur Rasul. Ni nak masuk Ramadan lah. Sini belum buat lagi. Lorong kami belum buat. Dia ada peringkat lorong, peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat kampung lah. Dia memang sambutan Maulidur Rasul dia memang lama. Yang 4 bulan dia sambut Maulidur Rasul. Jadi tuan-tuan ni, kita ceramah Maulidur Rasul menceritakan tentang sirah Nabi. Mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada Nabi. Dan sebentar lagi habis kita solat, kita akan bersolawat beramai-ramai. Dan itu juga kata Nabi, salah satu tanda cinta kepada Nabi, berselawat kepada Nabi sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah gugurkan 10 dosanya, Allah angkat 10 darjatnya. Itu kelebihan berselawat kepada Nabi. Baiklah, untuk akhirnya tuan-tuan ya, nanti dekat belakang tu adalah saya bawa oleh-oleh tadi.
koko kurma, teh lemon pudina, kopi tongkat ali dengan susu kambing kurma. Itu 4 produk ni, minuman percampuran. Produk tu produk Taiping punya, Anramin. Yang tuan-tuan pun dah biasa dengan produk tu rasanya. Ustaz Kazim buat produk daripada syarikat ni lah. Tapi dia ubah nama dia Kazim Koko, Kazim Oat. Tapi syarikat tu syarikat Anramin. Okey, lepas tu ada flyers umrah. Kalau siapa nak pergi umrah bulan 12 ni, ada lagi 10 kekosongan lebih kurang. Dia 90 packs. Tapi ada 80 orang yang dah daftar. Kemudian siapa nak naik kapal besar? Bulan 12 ni saya nak naik kapal besar. Dia 10 hingga 12. 3 hari 2 malam. Yang itu pergi Port Klang, Singapura, Port Klang. Nanti turun dekat Singapura, jalan-jalan dekat Singapura. 3 hari 2 malam naik kapal. Dulu Ustaz Kazim buat pelayaran Islamik kan. Tapi sekarang ni kata pihak syarikat, kita tak catat satu kapal. Pasal jumlah penumpangnya tak penuh. Dulu penuh. Jadi kita catat satu kapal. Sekarang ni kita catat sebahagian. Cumanya tuan-tuan kena tahu dia punya gambaran dia. Bila kita naik kapal nanti, kita akan bercampur dengan tetamu daripada lain lah. Jadi dalam tu nampak jugalah benda-benda yang itu kira rezeki lah tu kalau nampak tu. Kemudian nanti bulan 2 saya nak pergi Masjidil Aqsa. Siapa nak ikut ziarah Masjidil Aqsa 1 hingga 8 Februari. Tuan-tuan dah pergi dah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dah pergi. Tapi Masjidil Aqsa belum pergi, belum lengkap lagi. Sebab Nabi kata la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan bersusah payah untuk sampai 3 buah masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Bila dah pergi 3 tempat ni, lantaklah nak pergi Korea 4 kali, nak pergi Amerika ke, baru selesai kita punya musafir. Selesai 3 tempat. Nak pergi Turki ke, nak pergi mana-mana ke, selesaikan dulu 3 tempat ini. Baik, sekadar itu saja apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Fadil Ustaz. Yang saya rasa betul lah Ustaz kata dia nak ceramah 3 jam. Dalam tengok jam, saya pun tengok jam tak Ustaz. Sambung lagi. Iaitu Fadil Ustaz yang juga sahabat saya lah. Sahabat-sahabat saya ni ramai juga artis, ramai juga penceramah dalam televisyen. Saya aja tak boleh besok juga tak main. Kawan-kawan mau dah besok lah. Kita bersaksi tak main televisyen. Jadi Alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz iaitu beliau adalah seorang penceramah dan juga seorang selebriti lah. Yang juga dahulunya kita dalam ada rancangan Astro iaitu rancangan pencetus ummah. Antara orang yang paling terkenal lebih daripada juara iaitu PUU insyaAllah. Dan beliau iaitu tinggal di Kemuting, Perak. Dulunya pernah dilahirkan dilahirkan di Hospital Cangkak Kelintang, Parit, Perak. Dan beliau telah berkahwin dan mempunyai 7 orang cahaya mata. Saya bangunkan, dia dah kelintang saya. Alhamdulillah, hari ini beliau adalah seorang yang telah berpengalaman lama, termasuklah sebagai pendakwah, sebagai seorang imam, sebagai pegawai Jabatan Agama Islam Negeri Perak. Saya pun pernah duduk di bawah beliau jadi penguat kuasa, pencegah maksiat. Waktu saya duduk di Kuala Kangsar, beliau pernah duduk di Kuala Kangsar. Alhamdulillah, kami berkawan dah lama dah, jadi tumpang tuah orang terkenal pun jadilah. Alhamdulillah. Dan insyaAllah beliau akan bersama-sama dengan kita panjang lagi. Kalau saya cerita ni jawapan saya dah ceramah. Panjang penuh dia dah tahap. Orang terkenal kan. Hari ini saya mewakili pihak surau rasa cukup bertuah kerana Al-Fadhil Ustaz PUU berhadir bersama dengan kita.
kita. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Fadil Ustaz. Terima kasih semua jawatan kuasa surau yang membantu. Terima kasih kepada semua penyumbang yang bagi sumbangan. Semua tukang-tukang masak daripada pagi sampai ke petang mau masak. Jadi surau kita ni bantang ada ceramah, ada makan. Kalau ada makan, ada ceramah. Saya kasih kita lah. Itu hebat surau kita ni. Terima kasih semua yang hadir malam ni, yang bagi sumbangan, yang bagi semangat, yang bagi idea. Alhamdulillah. Surau yang masih lagi kekurangan ni, kita akan dimarahkan sebaik mungkin. Hari ni surau kita ni dah lebih 100,000 dah kita buat semula. Kita baiki, asalnya 2 tingkat sah. Dah jadi setingkat. Tapi Alhamdulillah, kita insyaAllah menuju yang lebih baik. Kita dapat macam-macam sumbangan. Termasuk antara yang paling besar, yang berhormat Datuk Ustaz Idris Haji Ahmad. Sumbangan dia 20,000 untuk memeriahkan, memarahkan surau ni. Alhamdulillah, semua ni adalah hasil doa daripada tuan-tuan dan puan ahli qaryah surau ni yang begitu bersemangat untuk mengimarahkan surau pada malam ini. Bukan saja anak-anak ni, cucu-cucu duk tunggu ni. Daripada hak muda sampai hak paling, tak disebut tua, hak berumur. Duk tunggu ni, mana dia tak sampai kampung kaki. InsyaAllah. Dan sebelum saya jemput Ustaz, jangan lupa Ustaz bawa sedikit jualan di luar sana tu. InsyaAllah nanti Ustaz elahkan. Kalau tak bawa duit, lepas ni boleh balik ambil duit kampung yang kaya orang. Rugi nak beli barang Ustaz. Produk-produk yang bagus-bagus ni, jangan kita lepaskan peluang insyaAllah. Jadi insyaAllah tanpa meremehkan masa. Dengan segala hormatnya saya menjemput dan mempersilakan Fadil B. Yoyok untuk menyampaikan ceramah pada malam ini sempena mau Rasul. Fadil tafadhal. Pakai mic ni. Oh ni. Ini tengok ini. Ini satu dah. Tak kuat. Tak kuat dia. Okey. Ya. Right. Boleh, rendah sikit. Gantung eh. Okey. Tes. Assalamualaikum.